Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika sahal lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis. Yang saya hormati Hajah Insinyur Rosnani binti Haji Mahmud, Setiausaha Majlis Bandaraya Seberang Perai, selaku wakil rasmi kepada Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seberang Perai. Yang saya hormati juga Yang di-Pertua Persatuan Kebajikan Pekerja-Pekerja Islam MBSP ataupun Permai, Saudara Muhammad Nizam bin Muhammad Sarip, pimpinan-pimpinan Permai, warga Majlis Bandaraya Seberang Perai, seterusnya seluruh warga Bandaraya Seberang Perai, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Bersempena dengan pengisytiharan Majlis Bandaraya Seberang Perai, malam ini giliran saya menyampaikan ceramah. Tajuknya Baldatun Thayyibatun, Seberang Perai sejahtera, makmur lagi mendamaikan. Hadirin hadirat sekalian, kalimat Baldatun Thayyibatun adalah kalimat yang sering diletakkan kepada mana-mana negeri, negara, kampung yang aman damai. Istilah Baldatun Thayyibatun ini istilah Quran. Allah Ta'ala sebut dalam surah Saba ayat yang ke-15, Qad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimali Kulu min rizki rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tuhan bercerita tentang sesungguhnya pada kaum Sabak ada tanda kekuasaan Allah, iaitu mereka ada kebun di negara mereka di sebelah kanan dan kiri. Lalu Tuhan berkata, wahai orang-orang Sabak, makanlah olehmu rezeki yang aku anugerahkan ini dan bersyukurlah kepada aku. Kerana negeri ini baldatun thayyibatun, negeri yang baik, wa rabbun ghafur, dan aku maha pengampun, kata Allah. Dua perkara inilah yang nak kita bawa di kawasan perbandaran kita atau di bandaraya kita Seberang Perai ini. Nak jadi seperti negeri Sabah. Negeri Sabah ni dulu tuan-tuan, negeri Sabah ni negeri tua. Dia duduk di sebelah selatan Jazirah Arab, semenanjung Tanah Arab. Dia wujud abad ke-11 sebelum Masihi. Kerajaan ini begitu hebat sekali dan diorang ini terkenal dengan kerajaan Sabaiyah. Kerajaan Sabaiyah ini dia punya ibu kotanya nama Ma'arib. Begitu terkenalnya kerajaan Sabaiyah, zaman dia dah ada teknologi. Bayangkan tahun ke-11 sebelum Masihi, kerajaan tua betul. Sebelum Nabi Isa lahir, dia dah wujud. Begitu tua. Zaman dia bina satu empangan air, empangan gegasi yang dinamakan empangan Ma'arib. Begitu besar, tinggi 16 meter, lebar 60 meter, panjang 620 meter. Dan empangan itu menghubungkan dua daratan, dua darat digabungkan, dan selama 1500 tahun kerajaan Sabah ini begitu subur, makmur dan aman sentosa. Begitu makmurnya zaman itu sehingga kan kata ulama, antaranya kata Qatadah, zaman itu orang perempuan kalau lalu di bawah pokok-pokok buah-buahan, mereka tak perlu petik pun buah-buah. Mereka cukup bawa bakul, tak payah panjat, tak payah kait. Taruh saja bakul atas kepala, junjungkan, dan buah-buahan itu akan masuk sendiri ke dalam bakul. Begitu banyak sekali, buah-buahannya merata-rata. Dan juga
kata Qatadah, orang yang berulang-alik di negeri Sabak dengan Syam jarak ribuan kilometer. Tapi zaman itu orang yang musafir kalau pergi ke Syam daripada Sabak pergi ke Syam tidak perlu bawa bekalan makanan pun. Dan tidak perlu berasa takut kepada ancaman perompak, penyamun atau seumpamanya. Apa sebab? Kerana negeri mereka makmur betul. Tak perlu takut lagi. Makanan ada di mana-mana. Itu kata Zamakhsyari. Berdasarkan surah Sabah ayat 18. Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha qura zahiratan wa qaddarna fiha sayra siru fiha layaliya wa ayaman aminin. Allah Ta'ala sebut, dan kami jadikan negeri itu limpahan nikmat yang banyak. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan aman. Begitulah hebatnya negeri Sabah ini dulu. Tetapi hadirin hadirat sekalian, disebabkan negeri Sabah ini dah terlampau makmur, hebat, nikmat banyak, tapi akhirnya mereka sampai satu peringkat lupa diri, lupa daratan. Yang inilah peringatan kepada kita bersama. Kita baru saja nak membangunkan bandaraya kita ini. Kalau dah cipta kejayaan yang hebat nanti, jangan lupa diri, lupa daratan. Kerajaan Sabah ini, dia lupa diri. Akhirnya Allah timpakan kepada mereka azab berupa banjir besar yang begitu luar biasa sehingga meruntuhkan empangan ma'arif yang mereka bina bertahun-tahun itu. Empangan tu pecah tahun 542 sebelum Masihi, dan semua banjir besar itu telah merosakkan tamadun Sabak ketika itu. Dan Allah Ta'ala sebut cerita itu dalam Quran. Bila mereka ni dah dihancurkan, Allah ganti pula dengan satu kumpulan lain, namanya kumpulan Tubbak. Tubbak. Wa ashabul aikati wa qaumun Tubbak kullun kazzabar rusula fa haqqa wa'id. Dan penduduk Aikah, kata Allah, serta kaum Tubbak, tiap-tiap kaum itu telah mendustakan Nabi mereka sebelum ini, lalu aku timpakan azab seperti yang dijanjikan. Surah Qaf ayat yang ke-14. Maka pelajaran untuk kita adalah, kalau kita tak jaga nikmat ini, nikmat menjadi sebuah bandaraya yang paling bongsu di negara kita, tak jaga elok-elok, Allah akan tarik. Dan Allah akan gantikan kita semua dengan satu bangsa yang lain. Sebagaimana kaum Sabak, Tuhan tutup, ganti dengan Tubbak. Kita esok campur Cina, India, Melayu semua ada, tapi tak jaga nikmat, Tuhan datang banjir besar, ganti dengan Bangladesh semua duduk seberang perai, padan muka. Dan Nepal, Bangladesh, semua bangsa baru betul. Itu cara Tuhan menghancurkan satu-satu tempat. Sebagaimana Sabah digantikan dengan Tubbak. Tubbak. Ada satu cerita menarik tentang Tubbak. Ini cerita lisan lah ya. Kalau viral pun memang kena bantai lah. Tapi ini cerita lisan, mulut ke mulut. Di tanah Arab ada satu cerita terkenal pasal Tubbak ini. Negara tamadun yang menggantikan Sabak. Diceritakan keturunan awal daripada kerajaan Tubbak ini, dia pernah cuba serang Mekah. Dia pernah cuba untuk runtuhkan Kaabah. Masa itu selepas zaman Nabi Ibrahim. Nabi kita tak ada lagi ni. Ini cerita Nabi tak ada lagi. Jadi salah seorang menteri yang ikut rombongan Tubbak nak pergi serang Mekah, namanya Amarisha. Amarisha. Dekat nak sampai, Raja Tubbak ini jatuh sakit. Dia nak serang Mekah, jatuh sakit. Masa itu, dia pening kepala. Darah keluar ikut mata, ikut hidung keluar. Jadi dia pun tak tahu apa penyakit aku ni. Datang satu orang pengikut Nabi Ibrahim. Dia beritahu kepada raja, ente mesti sembah Allah. Kalau ente sembah Allah, ini semua penyakit Tuhan boleh kasih hilang. Jadi akhirnya dia sembah Allah. Raja Tubbak ini sembah Allah. Dan seramai 400 pengikut dia kekal duduk di Yathrib ketika itu. Duduk di Madinah. Dan dia sendiri jaga kebajikan orang Mekah. Bagi makan, bagi apa. Dan dia pun pindah pergi ke Yathrib.
Apa sebab dia pergi pindah ke Yasrib? Sebab pengikut Nabi Ibrahim beritahu nanti akhir zaman akan keluar satu Nabi yang paling last sekali. Nabi ini penyelamat manusia. Dia tanya muncul di mana? Dia akan duduk meletak di Yasrib. Jadi dia pun pergi duduk di Madinah. Dia duduk di Yasrib itu, bertahun-tahun dia tunggu, tak muncul-muncul Nabi ini. Dah dia zaman Nabi Ibrahim, berapa jauh lagi? Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasak, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa alaihissalatu wassalam. Akhirnya dia tunggu, tidak juga kunjung tiba. Apakah yang berlaku kepada Raja Tubak itu? Saya akan sambung cerita ini kemudian, kerana saya diminta oleh penganjur berdasarkan satu cara kita nak beri laluan untuk menghormati azan Isyak. Jadi tuan-tuan semua, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Hadirin hadirat muslimin muslimat sekalian, kita kembali menyambung perbincangan kita pada malam ini bersempena dengan kita nak meraihkan perisytiharan Majlis Bandaraya Seberang Perai. Kita bincangkan satu tajuk, Baldatun Thayyibatun, Seberang Perai sejahtera, makmur lagi mendamaikan. Kita nak belajar daripada kerajaan Sabah malam ini. Kerajaan Sabah itu Allah puji dia sebagai negeri yang begitu hebat sekali. Hijau, ranau, subur, makmur, gemah ripah, loh jenawi, toto titi tentrem ketara harjo, bak kata orang Jawa, luar biasa sekali. Mewah negaranya, rezekinya datang dari segenap pelosok. Daraballahu mathalan qaryatan aminatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqahullah libasal ju' wal khawf bima kanu yasnaun. Itu Tuhan selalu bawa contoh. Ada negara, ada bandaraya, aku beri nikmat macam-macam. Rezeki datang segenap penjuru, tapi dia kupur dengan nikmat aku. Tadi sebelum kita memberi laluan kepada penghayatan azan, kita ada cerita tentang keturunan Tubak. Tubak ni yang menggantikan kerajaan Sabah. Macam kita esok kalau tak reti sangat suku, Tuhan ganti dengan Bangladesh dengan Nepal. Macam itulah Tubak ini. Tubak ni dulu dia duduk di Yasrib, Raja Tubak. Sebab dia nak tunggu Nabi akhir zaman. Dia tunggu, Nabi tak datang. Akhirnya dia kecewa. Dia tulis buku atau dia catatkan dalam diary keyakinan dia tentang Nabi akhir zaman akan datang. Dia tulis dan dia seal dengan emas. Punya dia sayang pada Nabi, diary ini. Akhirnya dia tinggalkan Yasrib, dia duduk di India. Dan dia mangkat di India. Katanya dia dimakamkan di India. Buku bertatah emas ini akhirnya bertukar tangan generasi ke generasi, namun akhirnya dikatakan sampai juga ke tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dapat tengok satu kenyataan, Raja Tubak yang dah beribu-ribu tahun rindu sangat nak jumpa dia. Sekali lagi ni cerita lisan, janganlah pula keluar viral lagi kan. Pantai lagi Ustaz Bat macam-macam cerita. Ini cerita saya tak tahu mana. Cerita di tanah Arab tentang Tubak ini. Hadirin hadirat sekalian. Kenapakah kaum Sabak yang begitu hebat digantikan? Mudah saja. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ke-16, fa'aradu fa'arzalna alaihim sailal arim, kata Allah Ta'ala. Puncanya satu saja, fa'aradu, mereka berpaling saja. Aku tunjuk, jangan buat ni, jangan buat ni, buat ni, jangan buat ni. Dia alihkan muka dia. Maknanya dia lawan cakap aku. Fa'arsalna alaihim sailal arim. Aku kirimkan kepada mereka banjir yang besar. Maka pelajaran untuk kita, jangan lawan Tuhan. Kalau nak menjadikan bandaraya kita ini bandaraya sejahtera, jangan lawan Tuhan. Marilah kita malam ini hadirin hadirat sekalian, kita kena gembira kerana bandaraya kita yang kita kasihi ini dah pun distatuskan sebagai bandaraya. Sebab itu malam ni saya ingin mengajak, marilah kita semua, seluruh warga Seberang Perai, marilah kita ini cintai Seberang Perai. Mesti cinta.
Walaupun kita bukan asal daripada sini, saya percaya sini kawasan industri, satu Malaysia duduk di sini. Orang Kelantan ada, orang Pahang ada, orang Sabah, Sarawak, semua datang sini. Tapi walaupun kita ada kampung halaman, cintailah Seberang Perai ini. Kerana kita mencari rezeki di sini. Kata orang putih, never shit where you eat. Jangan buat perangai di tempat awak cari rezeki. Jadilah perangai lebah. Masalil mu'min kamasalil nahlin. Orang beriman dia macam lebah. Lebah, kalau ada orang kacau pokok di tempat dia menumpang, di mana pun orang tu lari, insya-Allah dia kejar. Itu perangai lebah. Mana orang kutuk Seberang Perai, dia pertahankan apa, walaupun dia IC dia orang Kelantan ataupun dia orang Kuala Lumpur. Mari kita lihat sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cinta kepada Mekah. Nabi punya cinta kepada Mekah kalah kita cinta pada Malaysia. Ketika ni musim hijrah ya, Nabi keluar daripada rumah lalu ikut Hazwarah. Hazwarah ni dekat Bukit Sofa. Lalu rumah Ummu Hani. Sampai satu tempat nama Hazwarah. Hazwarah ni sekarang dekat pintu nombor 6, Babu Ajiat, Belah Sa'i sana. Dia sampai di situ, dia pusing pandang Mekah. Dengan linangan air mata, dia mengungkapkan kata-kata, Wallahi innaka la khairu ardillah, wa ahabbu ardillahi ilallah, walaula anni ukhrijtu minka ma kharajtu. Nabi menangis. Nabi dia bercakap dengan kota Mekah. Wahai Mekah, I love you wahai Mekah. Kalaulah tidak kerana aku disuruh hijrah, aku takkan tinggalkan kau wahai Mekah. Baik itu beberapa orang pada kalangan tuan-tuan puan-puan pernah bercakap dengan bandaraya Seberang Perai. Beberapa orang tuan-tuan pernah bercakap dengan Georgetown Pulau Pinang. Tak ada orang pernah bercakap. Esok lusa bolehlah naik bangunan pejabat Majlis Bandaraya ke mana tinggi-tinggi, TMB ke mana, mana tinggi, naik tingkat paling atas minta izin. Wahai Bandaraya Seberang Perai, I love you. Demi Allah, I love you. Itu Nabi punya perangai. Nabi sayang Mekah. Tapi walaupun begitu, bila Nabi duduk di kota Madinah Al-Munawwarah, jatuhlah cinta pula Nabi kepada kota Madinah. Terkenallah doa-doanya tentang Madinah. Allahumma habib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah wa asyidda. Tuhan, jadikan aku cinta kepada Madinah melebihi daripada cintaku pada Mekah. Dia ada kampungnya di Mekah, tapi kerana dia dah ada kehidupan di Madinah Al-Munawwarah, dia doakan pula untuk Madinah Al-Munawwarah. Terkenal doanya ialah Allahumma ja'al bil Madinah ti'fai ma ja'alta bil Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah Madinah ini 2 kali ganda lebih berkat daripada Mekah. Itu Nabi doakan. Sebab itu tuan-tuan, malam ini walaupun kita bukan anak Pulau Pinang, walaupun kita bukan orang utara, tapi kita dah duduk sini, rezeki di sini, kahwin orang sini, anak-anak pun di sini, dah bercakap pun macam orang sini, doakanlah kebaikan untuk tempat sini. Walaupun jauh sudut hati kita, kita tetap nak ke bumi, di tanah emas, pasir emas ke, di pasir putih ke, di Pekan ke, di mana ke, tak apalah, itu mati punya cerita, ni mesti hidup punya cerita, doakan. Ya Allah, kurnialah keberkatan. Doakan yang baik-baik, sebab kita cari rezeki di sini. Ini pertama. Yang kedua, berbanggalah kerana tuan-tuan semua menjadi warga Seberang Perai. Seberang Perai ni sekarang tuan-tuan, sekarang dah jadi majlis bandaraya. Majlis bandaraya terbesar di Malaysia. Don't play-play Lebih besar daripada bandaraya-bandaraya yang ada di Malaysia. Tuan-tuan, kawasan bandaraya tuan-tuan ni 747 kilometer. Paling besar. Seberang Perai dia jadi bandaraya bulan 5 Perisytiharan baru dia punya dapat surat watikah bulan 5. Bulan 5 dia dapat watikah Seberang Perai jadi bulan 5 pula. Dia yang paling muda sekali. Bandaraya ke-14 di Malaysia ini yang diisytiharkan sebagai bandaraya. Selepas Iskandar Puteri. Iskandar Puteri dia jadi bandaraya 22 November 2017. Sekarang giliran tuan-tuan Seberang Perai. Tuan-tuan ni potong kona ni. Sepatutnya Seremban. Dekat kona tu macam mana Seberang Perai boleh lepiup dia potong. Tera tak tera. Padahal saya jalan-jalan tadi. Dah ada muzium ke belum? Syarat bandaraya muzium. Itu syarat KPKT tu. Saya tak tahu tuan-tuan macam mana borang penilaian.
tak ada muzium boleh dapat bandaraya. Syarat utama bandaraya, dia mesti ada universiti, kolej, maktab, perpustakaan awam dan muzium. Tak tahulah kok ada, saya tak tahu. Kalau tak ada boleh tarik balik ni, beritahu KPKT tarik balik ni. Seremban antara boleh potong kona masalah muzium. Termasuk Kuantan, bandar saya sendiri. Yang tak lepas-lepas ni muzium tak ada lagi. Jadi esok kita tengok ada muzium ke tidak ni. Sekarang dia buat galeri je, senarai yang dibetul majlis bandara. Itu tak boleh. Muzium ni sejarah. Sejarah Pulau Pinang, siapa membuka, Francis Light ke, Jenatun ke. Dia ada syarat-syarat dia. Dah pecah rahsia pula, tak ada muzium kita ya. Itu tuan-tuan kena bersyukur. Potong kona, orang lain tengah baru nak buat, kita tak buat pun dapat. Alhamdulillah. Allah izin. Allah izin. Kalau orang kata, macam mana boleh dapat? Allah izin. Tak, kalau Allah izin, siapa yang boleh melawan? Dan insya-Allah tahun 2050 saya dipahamkan Seberang Perai ni dia bukan lagi jadi bandaraya, nak jadi metropolis pula. Masya Allah. Memang tuan-tuan layak dah. Bayangkanlah ya, kawasan seluas 747 kilo ni luas, boleh berpotensi pergi lebih jauh lagi. Dia kalau bandar kecil KPKT punya spek 30,000 orang penduduk. Kalau bandar sederhana antara 30,000 sampai 500,000 orang. Itu bandar sederhana. Macam zaman Kesultanan Melayu Melaka, dia ada 250,000 rakyat duduk dalam kota Melaka saja. Bertutur dalam 25 bahasa dan hidup harmoni 110 tahun. Kesultanan Melayu Melaka. Kalau bandar besar antara 500,000 sampai 1 juta orang. Kalau metropolis yang target Seberang Perai, dia kena ada 1 juta penduduk. 1 juta penduduk. Kalau mega city ataupun dipanggil megalopolis, 10 juta penduduk. Kalau bandaraya global itu lebih 10 juta. Itu lambat lagi lah. Kalau Seberang Perai nak jadi bandaraya global, dia kena kahwin dengan bandar lain, baru dia boleh jadi bandaraya global. Macam London, Tokyo, New York, Paris. Berapa bandar dia kahwin untuk wujudkan satu bandaraya global. Sebab itu saya secara peribadi, walaupun bukan orang Pulau Pinang, bukan orang utara, kita doakanlah moga-moga Seberang Perai akan jadi lebih hebat. Syaratnya dia berganding. Contohnya Beijing dia kahwin dengan Shanghai, Melbourne kahwin dengan Sydney, Rio de Janeiro kahwin dengan Sao Paulo, New York kahwin dengan Los Angeles, dia jadi bandaraya global. Mana kalau Seberang Perai kahwin dengan Kuala Lumpur, boleh jadi bandaraya global. Kuala Lumpur tak bayar, bandar tua, Sri Iskandar atau muda sikit, Sri Iskandar. Dengan Kuantan pun okey juga, tak ada masalah. Imam Masjid Negeri boleh bersedia, kita jadi bandar global Seberang Perai. Dan moga-moga Seberang Perai lepas ni ada identiti tersendiri hebat. Paris dia terkenal dengan jolokan ibu kota cinta. New York dia ada Big Apple. Prague ni dia ada terkenal dengan kata-kata dia the city of 100 spices. Kalau di Amsterdam, the Venice of the North. Kalau Bucharest, the Little Paris. Kalau Beijing, the Forbidden City. Kalau Seberang Perai lepas ni, low carbon city. Wah, dia ada identiti dia. Walaupun orang kampung garu kepala pun benda low carbon aku pun tak tahu. Low aku tahu, city aku tahu, carbon tu aku tak tahu sangat. Ini yang kedua. Tuan-tuan perempuan kena bangga lah. Bangga menjadi warga Seberang Perai. Potong Kona berjaya menjadi bandaraya yang terunggul sekali dan terbesar sekali. Kita 747 km ini, Johor Bahru yang sebegitu besar, baru 220 km persegi je. Sebesar-besar Johor Bahru yang kita sesat barat, jalan atas bawah, berlapik-berlapik, baru 220. Tuan-tuan besar lagi daripada, mahukan tidak besar. Bandaraya tuan-tuan menggabungkan 3 daerah di tanah besar. Butterworth, Bukit Mentajam, Nibung Tebal. Orang satu bandaraya pun satu daerah. Ini satu bandaraya 3 daerah. Mau tak besar. Sebab itu bukan senang. Tetapi timbul pula masalah yang ketiga, kita kena jaga keharmonian. Jangan bergaduh sesama kita. Sebab bila kita ni negerinya besar, bandarayanya besar, penduduk pula ramai, 946,200 orang, kurang lebih hampir 1 juta.
Johor Bahru baru setengah juta, 497,400, setengah juta lah lebih kurang di Johor Bahru. 55% penduduk Pulau Pinang duduk di sini. 55 separuh orang Pulau Pinang duduk di tempat tuan-tuan. Jadi bila dah ramai, kebarangkalian gaduh tu tinggi. Gaduh sama kita, orang Kelantan gaduh dengan orang Pahang, gaduh orang Kedah, dia jadi bergaduh. Sebab itu keharmonian ni mesti dijaga. Sebab kita besar. Dulu adik-beradik kecil, ni adik-beradik kita dah besar. Itu yang ketiga. Yang keempat, hadirin hadirat sekalian, marilah kita jaga alam sekitar. Ini mustahak. Kita sian pada pihak Majlis Bandaraya, kempen siang malam pagi petang, untuk kita sebagai rakyat, jaga alam sekitar. Malam ni saya nak kempen sikit ya. Terutamanya kita orang Islam. Tanggungjawab kita di bumi ini adalah jadi khalifah. Apa tanggungjawab khalifah ini? Dia kena makmurkan bumi ini. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih. Dialah yang menjadikan kamu ini daripada bumi, dan Allah nak kamu makmurkan bumi ini, dan kalau tidak minta ampunlah kamu kepada Allah. Sebahagian surah Hud ayat 61. Kata ulama, ayat ini banyak pelajaran. Pertama, Tuhan mulakan ayatnya, manusia, aku jadikan kamu dari bumi, makmurkanlah bumi, kalau tidak minta ampun pada aku. Seolah-olah penjenayah alam sekitar itu ada dosa dalam Islam. Orang yang buat kesalahan dengan alam sekitar, dia kena taubat kepada Allah. Bukan sekadar jenayah biasa, tapi dia itu dikira dosa di sisi Islam. Sebab itu orang Islam, kita kena budayakan menjaga alam sekitar menerusi budaya kita semula. MBSP target nak kurangkan sekarang 50% sisa pepejal. Dan kita nak kadar kita semula naik 70%. Yang ini kita kena sama-sama bantu. Sebab Islam memang suruh. Kampung Melayu di Indrapura, mekar indah si bunga rumput, kitar semula agenda negara. Mengapa payah kita nak sambut? Malu kita. Tuan-tuan, ni saya nak kongsikan ya. Orang Malaysia ni, dia bak buang sampah, dia champion. Sama ada buang tempat yang betul atau buang tempat tak betul, itu sama-sama lah. Tapi dia pakar membuang sampah. Purata rakyat Malaysia, dia menghasilkan 37,000 tan sampah sehari. Maknanya 13.5 juta tan setahun. Sama besar dengan 30,000 kapal terbang Airbus A380. Itulah jumlah sampah yang ada di Malaysia. Kalau kita yang duduk di bandar, sampah yang dihasilkan sehari 1.5 kilogram. Kalau di bandar. Kalau tidak dikutip, boleh tutup seluruh penjuru KLCC sampai tingkat 88. Punya banyak sampah jadi bandar-bandar. Sekarang ni beratan sisa pepejal. Saya gunakan istilah beratan sisa pepejal. Sebab banyak restoran, kalau saya sebut sampah tak makan dia orang nanti. Bahasa akademik, sisa pepejal. Nampaklah selera sikit bila nak menyuap. Sebut sampah kan tak makan dia orang. Sisa pepejal kan bahasa orang beradab ya. Beratan sisa pepejal yang dihasilkan di seberang perai meliputi jumlah sampah domestik, industri, sisa kebun, lain-lain berapa? Baru ni dia keluar data 476,991 tan setahun. Kita kena tunjuk contoh kepada bandaraya yang lain. MBSA Shah Alam sehari urus 480 tan sehari. Di Johor Bahru MBBJ uruskan 1,800 tan satu hari. Kita orang seberang perai, kita kena kurangkan daripada itu. Sebab kita bandar paling bongsu. Kita kena tunjuk kita lah yang terbaik. Masalah sekarang ini, sampah ini dah jadi satu masalah tak berkesudahan. Tuan-tuan, sampah sekarang dah jadi satu masalah. MBSP sekarang nak lencongkan sistem terkumpul dia daripada pusat pelurusan sampah di Pulau Burung sebab nak jimatkan kos. Nak kurangkan mengantar ke sana. Buatkan kita punya recycle, tak jalan lagi. Sampah memang tak boleh lari dah sekarang. Yang ada atas meja ni semua bakal jadi sampah ni. Tisu ni mana ada orang letak dalam museum tisu ni sekarang? Habis ni jadi sampah.
Tuan-tuan bawa Yasin ni, tak dibaca tidak bawa balik ni kah? Tak kena gaya bibit kemas, buang. Sampah lagi. Sampah ada di mana-mana. Itu bagus, dia tak pakai botol mineral. Kalau tak dia kena sekolah dah malam ni geng-geng permai. Sebaik dia pakai jak ni taruh air. Asal pakai botol rapat kena malam ni. Tak pakai dah botol. Sebab botol semua boleh jadi sampah. Sampah di mana-mana. Bunga berdepan ni, selepas tamat lupus, dia akan jadi sampah. Nota tuan-tuan pegang akan jadi sampah. Botol minuman yang tuan-tuan beli mineral, semua akan jadi sampah. Peluh yang keluar sekarang ni, aircon macam ditutup gaya, dia suruh kita balik dah gaya ni. Ini peluh ni sampah. Sama juga apa? Orang malas baca Quran, dalam kubur jadi sampah. Sampah di mana-mana, tak campur sampah masyarakat lagi. Sampah masyarakat pun ramai juga. Artinya soal sampah adalah soal yang sangat rumit. Rakan-rakan kita di majlis bandaraya ni botak-botak kepala ni mikir masalah sampah ni. Sebab dia benda sangat rumit. Kita sebagai warga bandaraya, ayo kita sederhanakan kerumitan itu. Apakah caranya? Menyederhanakan jumlah sampah. Macam mana nak sederhanakan jumlah sampah? Dua cara. Pertama, buanglah sifat membazir. Orang kita ni kuat sangat membazir. Jangan main-main. Dalam Quran, kalimat membazir disebut asrafa. Asrafa ada 23 kalimat, 21 ayat. Baik itu tuan-tuan anak cucu, cek balik ejaan namanya. Patut nak taruh ashraf. Salah eja, asraf. Beza. Ashraf mana yang mulia. Kalau asraf, membazir. Membazir dia esok tu. Ini esok buat komen jelik apa korang ni semua, nama pun asraf. Kadang-kadang bila cek, apa sebab kau suka ngata orang, apa nama kau? Asraf. Patutlah membazir je kan. Patut tak payah jadi orang, membazir. Jadi rumput bagus. Asraf namanya. Pada nama asraf tukarkan. Sin tu taruh titik 3. Ashraf. Kalimat asrafa dalam Quran 23 kalimat, 21 ayat. Dan Allah Ta'ala menyebut orang yang asraf, orang yang membazir ni, kanu ikhwana syayatin. Orang yang membazir ni adik-beradik setan. Tuan-tuan kita mengaji ya. Orang tak semayang Tuhan marah. Tapi pernah tak orang Tuhan sebut ni orang yang malas semayang ni semua adik-beradik setan? Tuhan tak guna ayat gitu. Orang zina Tuhan murka. Tapi Tuhan tak kata orang yang zina ni semua adik-beradik setan. Tak. Tapi orang yang membazir itu semua kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Tuhan kata orang yang membazir ni semua saudara mara adik-beradik setan. Surah Al-Isra ayat 27. Jom jangan membazir. Tahun lepas pihak kerajaan belanja lebih daripada 2.2 bilion untuk nak tampung kos perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam. Membazir. Kalau kita boleh kita semula 22% saja sampah, kita boleh jimatkan duit kerajaan 88 juta setahun. Jom kita saling bantu. Jangan membazir. Turun ke ladang memetik kacang, hendak dibuat masak lemak. Segala urusan kalau dirancang, sikap membazir pasti terelak. Contoh makanan. Kalau kita bak makan sajalah ya. Di Malaysia, tiap-tiap hari kita menghasilkan 15,000 tan makanan dan juga sisa-sisa dapur. Sisa makanan dan sisa dapur. 15,000 tan. 15,000 tan. Trak askar tu baru 2 tan. Trak askar tu, ini 15,000 tan. 15,000 tan, dia boleh memenuhkan makanan 7,5 padang bola dan boleh beri makan 7.5 juta orang satu hari. Bayangkanlah ya, di Kuala Lumpur, sehari sisa makanan saja ada 3,000 tan metrik. Sisa makanan. Di Pulau Pinang, berapa sisa makanan? Kajian daripada Persatuan Pengguna, sehari Pulau Pinang menghasilkan 355 tan metrik sisa makanan sehari. Mentang-mentang sini surga makanan, nasi kandar, pasembol, lasa penen, jaga, durian, nala rekak. Tapi banyak membazir daripada makan. Time order dia ambil semua. Nak pasembol. Ni, time bawa,
lapar mata, ala kuah. Makan sikit main telefon banyak, batu membazir. Membazir saudara setan tu. Saudara setan. Tahukah tuan-tuan bila pasembok tu tak habis, nasi kandak tu tak habis, mana dicampak? Semua jadi sampah. Dan sampah itu akan terbeban kepada rakan-rakan kita untuk Majlis Bandaraya menguruskan. Mari kita jangan membazir. Mari ikut Nabi lah. Nabi ni makan simple saja. Nabi makan 3 jari saja. Nabi kalau suap 3 jari saja. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi' wa yal'aku yadahu qabla ayam sahaha. Kata sahabat, Nabi kalau makan dia hanya bi thalathi asabi', pakai 3 jari saja. Tuan-tuan bayangkan kalau makan nasi kandar pakai 3 jari saja. Banyak mana nasi tuan-tuan makan? Kita hak jadi banyak sebab genggam makan. Itu yang jadi segenggam ni. Cuba 3 jari je. 3 jari. Macam gerpu je. Maknanya Nabi ni makan sikit. Sebab itu tuan-tuan, Nabi ni dia mengajar kehidupannya itu menyumbang ke arah sifar sampah. Nabi makan sikit. Umat dia sikit-sikit makan. Daripada pintu depan Maidin nak nyampai ke pentas, semua kedai dia singgah. Dia beli ni sikit, tapau sikit. Makan tak tahu lagi. Dia lapar mata. Nampak sedap pula chicken rice shop, beli sebungkus. Nampak sedap pula dapur penyet, beli pula sebungkus. Sedap pula A&W, beli pula seburger sebiji. Pusat nampak pula Mary Brown, beli. Makan tak bila-bila tu sekarang. Membazir namanya. Dan bazir itu saudara setan. Dan Nabi kalau makan, yala aku yadahu qabla yamsahaha. Dia boleh cium pinggan dia. Dia boleh cium tangannya. Artinya dia makan habis. Tak ada sisa walau sedikit pun. Sisa tepi dia kutip makan. Baik itu kehidupan Nabi tak ada sampah. Belum cerita Nabi ni recycle lagi. Satu hari Hisham bin Urwah radhiyallahu anhu, dia cerita ayah dia pernah tanya Aisyah. Dia tanya, makana Rasulullah ya'mal fi baitih. Wahai ummul mukminin, Nabi ni kalau dia duduk di rumah, apa pekerjaan dia? Biasa kan orang nak tahu apa pekerjaan seseorang tu di rumah. Macam tuan-tuan, Datuk Bandar, tuan-tuan agak di rumah dia buat apa? Orang semua nak tahu kan, apa dia buat kat rumah? Tengok berita ke, tengok TV ke, main game ke, apa? Orang nak tahu, main golf ke? Sebab itu sekarang artis-artis buat channel YouTube nak tunjukkan apa dia buat di rumah. Dan kita yang banyak duit ni rajin pula di subscribe tengok. Oh, dia main dengan anak dia. Orang nak tahu apa dia buat di rumah. Macam di luar kita tahulah dia bekerja. Nabi pun orang busybody nak tahu dia apa buat di rumah. Jadi orang ni tanya, wahai ummul mukminin, Nabi kalau di rumah apa dia buat? Aisyah menjawab, kana yakhitu thawbahu wa yakhsifu na'lahu. Hadis daripada dalam Tabaqat Ibn Sa'ad. Kata Aisyah, Nabi ni pekerjaannya di rumah, kalau dia tak ada apa hal, dia suka menjahit bajunya yang koyak-koyak. Dan dia akan tampal kasutnya yang mana dah rosak. Itu perangai Nabi. Artinya ini gambaran sifat Nabi, sentiasa guna barang yang masih boleh dipakai. Maknanya ada koyak-koyak sikit, ambil jarum jahit sajalah. Kalau kita tak ada beli baru lah. Kita kan keturunan Ahmad Albab, duit banyak. Ahmad Albab tayar pancit, tak pergi pam, beli 4 yang baru terus. Kita orang kaya, apa guna beli saja yang baru. Beli baru, kita uang banyak. Itu Ahmad Albab punya duit. Kita tak payah. Kalau koyak, jahitkan sikit. Kasut, mana yang rosak-rosak yang boleh ditampal, tampalkanlah sikit. Sebab itu tuan-tuan sekalian, mari kita belajar dengan sirah. Sekarang ni kita di Malaysia, daripada 3,000 tan sisa pepejal, 15% adalah makanan yang dibazirkan dan kebanyakannya adalah makanan expired. Ni saya tengok 2-3 orang dah naik ke atas Maidin, golek troli. Silakanlah duit awak nak nyopi awak punya pasal lah. Tapi beli stimbon penuh ni. Penuh satu troli.
Kadang main capai saja. Benda nak tengok jam pukul 10 nak tutup dah. Wah ambil. Sampai di rumah, rupanya minggu depan dah expired barang. Nak pergi ke Maidin, tak larat dah. Dengan parking bagai-bagai. Akhirnya buang saja. 15% daripada barang-barang sisa makanan adalah yang expired begitu saja. Marilah jadi orang yang berhati-hati, berjimat cermat dan berambi-rambi. Bila mengambil barang, tengoklah bilalah matinya barang ini, supaya tidak berlaku pembaziran. Kalau beli hari ni rupanya roti tu habis, tengah malam sekarang habis dah. Jadi kita kan mamahlah roti sampai pukul 10 anak beranak. Jangan bazir makan. Puak makan roti. Paksa semua orang makan roti. Siapa suruh tak membelik? Lain kali belik bila habiskan itu. Tuan-tuan sekalian, yang lebih memalukan kita khususnya orang Islam, bila tiba bulan Ramadan, sisa makanan menokok naik jadi 55%. Dan setiap hari di bulan Ramadan, tapak-tapak pelupusan sampah di 8 buah negeri menguruskan 15,000 tan sampah makanan terdiri daripada sisa makan saja. Sangat memalukan kita orang Islam. Awak bulan puasa patut jadi malaikat. Ini tidak. Daripada subuh sampai asar tu malaikat lagi lah. Warak je. Nak dekat maghrib tumbuh tanduk. Ya begitu. Buffet Ramadan. Bawa pinggan. Orang belum azan lagi baru main gambus. Don. Dia dah ngutip makanan dah. Pum. Bila azan saja maghrib, dia makan kurma dengan air soya cincau. Minum tu kenyang, tolak dah makanan. Ini saudara mara setan semua. Malu kita orang Islam. Malu kita dengan rakan-rakan kita yang non-Muslim. Mereka lebih berambi lagi dalam bab makan. Ayolah, kurangkan sampah pertama dengan mengurangkan pembaziran. Dan yang kedua, kuranglah sampah dengan cara kita semula. Tuan-tuan sekalian, budaya kita semula di negara kita, saya ingat di seberang perai pun sama, sangat rendah. Saya ingat dalam 12% saja. 12.8%, 15% pun tak sampai. Di negara-negara maju, lebih 40% budaya kita semula. Bayangkanlah kita di Malaysia, hampir 87% sisa pepejal, semuanya berakhir di tapak pelupusan. 87%. Kalau sisa pepejal ini tak diuruskan dengan cekap, tahun depan, tahun 2020, janaan sisa pepejal ini boleh capai jumlah 40,000 tan satu hari. Saya bawa contoh begini, cakap bahasa saya timpik, tuan-tuan bukannya faham sangat malam-malam ni. Ginilah, kita buang tisu tandas, cakap kampung saja ya. Tuan-tuan ambil tisu, lak-lak, lipstick, buang. Tisu berapa lama boleh lupus? 2 hingga 4 minggu baru lupus. Tisu ni pergi buang 2 minggu baru lupus, baru hancur. Beg kertas. Sekarang ni shopping haram pakai plastik, banyak dah tempat dia orang bawa paper bag. Paper bag shopping berapa lama boleh lupus? Kalau buang 1 bulan baru hancur. Paper bag. Surat khabar berapa lama boleh hancur? Surat khabar setengah bulan baru hancur. Apa lagi? Kertas cardboard berapa lama boleh hancur? Kalau buang di tapak pelupusan 2 bulan baru hancur. Sarung tangan kain 3 bulan baru hancur. Papan plywood 3 tahun baru hancur. Stokin yang tuan-tuan pakai, stokin bulu, kalau buang di tapak pelupusan 5 tahun baru hancur. Apa lagi? Kotak minuman, beli air anak-anak, soya ke apa ke, air bunga ke, buang dalam tong, pergi ke tapak pelupusan, berapa tahun baru hancur? 5 tahun. 5 tahun. Apa lagi? Puntung rokok, sigaret, you know sigaret. Sak rokok, wah, campak puntung, satu puntung rokok 12 tahun baru hancur. Satu puntung, bayangkanlah tong benda tu bekas berokok yang depan Maidin tu, berapa puntung ada? Penuh berceracak macam ni, macam betul bom penuh macam tu. Itu satu tu 12 tahun, kumpul. Saya ingat 2 kali kiamat lah baru habis puntung tu. Satu bekas tu, ashtray tu bayar. Zaman-zaman bujang ya, duduk rumah bujang, habis botol mineral, penuh satu botol. Itu daripada bujang, dah anak masuk universiti, tak habis lagi yang dia buang. Yang dia buang tu tak hancur lagi.
Bayangkanlah, kasut kita, tadi kan Nabi cerita, Nabi sahabat cerita, kasut koyak tampal. Sebab apa? Kasut kulit kalau kita buang, berapa tahun baru hancur? 40 tahun. Duduk dekat tempat pelupasan sampah. Bekas tin minuman. Bekas tin minuman kalau buang berapa tahun? 50 tahun baru hancur. Apa lagi? Kasut boot getah, 80 tahun baru hancur. Apa lagi? Botol plastik. Sebab itu nasib baik tak ada botol plastik. Botol plastik untuk nak hancur 450 tahun. Botol plastik baru hancur. Pamper anak, lampin pakai buang. Sedap sangat masuk tandas ni mencampak-campak lantai sampah. Berapa lama dia nak dihilangkan pampers itu? 550 tahun untuk satu lampin pakai buang. Beg plastik. Apa sebab kerajaan KPKT, PBT marah dengan beg plastik? Beg plastik ini untuk nak hancurkan dia paling cepat 200 tahun. Paling lama boleh jangkau masa 1000 tahun baru habis plastik. Tapi tak boleh lawan ni kaca ni. Kaca ni katakanlah permai ke apa kan malas dan menyimpan, campak tong sampah. Berapa lama kaca baru hancur? 2 juta tahun baru hancur. Sebab itu, kalau kita sayangkan bandaraya kita, marilah kita bantu. Mari kita bantu. Buatkanlah kita semula. Sebab itu, kadang kita malu tengok statistik antarabangsa. Berdasarkan Environment Protection Index, dia ada indikator-indikator lah. Dia tengok standard kualiti udara, kualiti air, perlindungan habitat, bla 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 bla. Ada 10 negara dalam dunia ini yang mana negara-negara ini digelarkan sebagai 10 negara paling bersih di dunia. 10 negara paling bersih. Dan majoritinya didominasi oleh orang bukan Islam. Nombor 10 negara paling bersih di dunia, Oslo di Norway. Nanti ahli majlis boleh buat rombongan pergi Oslo, Norway. Yang kedua, yang ke-9, Vienna, Austria. Yang ke-8, Stockholm, Sweden. Yang ke-7, bandar paling bersih, Kobe di Jepun. Yang ke-6, paling bersih, ini kita malu kita. Jiran kita Singapura, nombor 6, paling bersih. Tak payahlah pergi Oslo, kita pergi Singapura sajalah. Jimat sikit duit rombongan, naik kereta api saja. Bandar kelima paling bersih, Freiburg di Germany. Bandar keempat paling bersih, Adelaide di Australia. Bandar ketiga paling bersih, Zurich di Switzerland. Nombor 2 paling bersih di dunia, Luxembourg. Dan nombor 1 paling bersih di dunia, bukan Mekah, Madinah, tapi Calgary di Kanada. Paling bersih di dunia. Diukur daripada segi kualiti udara, kualiti air, habitat, haiwan, bla 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 bla. Nombor 1 Kanada. Semua orang bukan Islam. Tapi 10 negara paling kotor di dunia atau bandar paling kotor di dunia tidak juga orang Islam. Itu pula kita bangga. Jangan pula bila saya kata 10 negara paling bersih tak ada orang Islam, maknanya kita paling kotor. Tak juga. Mana orang Islam ni kotor, tidak bersih pun tidak. Tak apa-apa ialah negara dia. Tak tahu nak kata apa negara dia tu. Bersih pun tidak, kotor pun tidak. Dia negara paling kotor di dunia, bandar paling kotor ada 7. Nombor 7 Mumbai, India. Nombor 6 Addis Ababa di Ethiopia. Yang kelima Mexico City. Ni di Mexico. Kemudian yang keempat paling kotor Port-au-Prince di Haiti. Yang ketiga Antananarivo di Madagaskar. Yang kedua paling kotor Dhaka, Bangladesh. Dan nombor 1 paling kotor di bandar Baku, Azerbaijan. Jadi tak ada juga bandar orang Islam beria-beria dalam tu. Jadi kita sederhana sajalah. Dan sama-sama kita berdoa, lagi beberapa tahun Seberang-Perai boleh pula masuk dalam senarai Environment Protection Index sebagai antara 10 bandar paling bersih sekali. Berapa tahun lagi tu kita tak tahulah, mungkin dalam 100 tahun lagi lebih kurang dapatlah masuk senarai itu. Sebab indeks udara memang tak lepas. Sebab kita berjiran dengan Sumatera memang payah sikit. Jiran-jiran ni tak boleh bergaduh lah, tak ada arah lah ya. Tapi kita tak boleh napi. Negara-negara orang putih, negara maju, Jepun, Korea,
dalam bab aspek sampah, pengurusan sisa pepejal, itu kita tak boleh lawan. Tuan-tuan, kita di seberang perai sedang struggle nak fikir berapa tong sampah nak letak. Orang-orang di negara maju, tong sampah pun tak ada. Tuan-tuan kalau pergi ke Korea, pergi ke Denmark, pergi ke Jerman, pergi ke Sweden, pergi ke Jepun, makan gula-gula hek, tak tahu mana nak buang ni. Plastik dia tak tahu mana nak buang. Jalan 1 kilometer, manalah tong sampah, tak ada. Dia orang memang didik bangsa dia tidak buang sampah. Macam kita baru nak didik bangsa kita membuang sampah. Sebab orang kita buang sampah luar tingkap kereta je. Dia buang begitu je. Jadi kita baru upgrade sikit, jangan buang luar tingkap, buang dalam tong. Itu pun tepi-tepi penuh lagi. Sampai satu peringkat esok, kita didik orang kita jangan buang sampah. Habis kalau makan gula-gula hek, plastik bawa di mana? Masuk dalam poket. Bawa balik ke rumah. Kita semula buat duit. Buat duit. Sebabnya tuan-tuan sekalian, kalau negara-negara maju, setiap kali kita buang sampah, kita dapat duit. Kita dapat duit. Saya ingat MBSB boleh buat benda ni. Setiap kali orang hantar sampah ke kita tak payah pergi kutip. Kita ambil pula duit daripada orang itu. Ni banyak berlaku di Korea. Ayolah kita jaga alam sekitar. Kalau kita tengok dalam ajaran Islam kita, kebersihan, kesucian, benda yang sangat mustahak, khususnya dalam ibadah. Sebab itu kalau buang air kecil sekalipun Nabi ajar, la yuballuna ahadukum fil ma'id daim. Jangan kamu buang air kecil di kawasan air yang tidak mengalir. Air yang tenang Nabi tak bagi buang air kecil. Apa sebab? Bukanlah masalah buang air kecil itu. Nabi nak mengajarkan, kalaulah atas air yang tenang itu tak boleh buang air kecil, apatah lagi buang sampah. Apatah lagi buang sisa toksin, apa lagi buang sisa industri, buang minyak, lagilah tak boleh. Buang air kecil pun tak boleh. Baik itu saya ingin nak menarik perhatian tuan-tuan. Mungkin tak ramai rakyat di Pulau Pinang menyedari bahawa daripada 51 buah sungai yang paling tercemar di seluruh negara kita, ada di antara sungai itu ada di negeri tuan-tuan. Negeri Pahang tak ada dalam senarai itu. Pulau Pinang ada. Sungai kelas 3. Sungai kelas 3 ni, kalau tuan-tuan masuk, barangkali kena tahan hospital 6 bulan. Kalau duduk dalam sungai ni. Pertama Sungai Juru, yang kedua Sungai Pinang, 3 Sungai Perai. Ada yang sepadan Kedah apa semualah. Ada 5 sungai tahap 4, kelas 4. Ini kalau masuk sebelah kaki saja, boleh menyebabkan cacat anggota. Tahap 4. Pertama Sungai Jawi, kedua Sungai Rambai, 3 Sungai Jelutong, 4 Sungai Kereh, yang kelima Sungai Pertama. Tu sepadan. Lepas itu jangan ketawa tengok ke Sungai Kim-Kim. Kita pun boleh tahan juga ni. Mari kita keluar daripada penilaian ini. Jaga sungai kita elok-elok. Bagikan dia jadi cantik. Dan Allah perintahkan, Allah buat dunia ini indah, jangan dicemarkan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kau buat kerosakan di bumi ini setelah aku berikan segala kebaikan kepadanya. Tuhan buat laut, buat gunung, buat bukit, cantik. Tapi dapat kepada manusia, habis ditebang semua perkara. Apa punca jerebu boleh sampai ke rumah kita? Sebab bandar kita dah tak ada pokok, bandar kita dah tak ada hutan. Bayangkan kalau ada pokok yang banyak, jadi asap tu sampai tapis dulu di pokok-pokok ini. Tapi mana pergi pokok-pokok kita? Habis dia kerat, dia buatnya rumah, dia buatnya macam-macam. Bila banjir, marah pada hujan. Inilah hujan, turun banyak sangat. La ilaha illallah. Hujan kata apa masalah aku? Banjir, janganlah pandang yang di atas. Barangkali banjir itu berlaku kerana benda tu ada di bawah kaki kita. Longkang tersumbat, sampah dibuang merata-rata. Sebab itu jangan marahkan kepada Tuhan. Tuan-tuan sekalian ingat, we do not inherit the earth from our ancestors, but we borrow it from our children. Kata orang putih, bumi yang sedang kita duduk ini
Kita tidak warisi daripada nenek moyang, tapi kita sedang pinjam daripada anak cucu kita. Jagalah pinjaman ni elok-elok. Bumi kita dah semakin tua umurnya. Bila benda sudah semakin tua, ragamnya itu makin banyak. Baik itu sekarang kita tengok bumi kita ni dah pening. Patutnya musim hujan tak hujan, pasuk musim panas dah tak panas. Apa tanda burung perpat dalam semak kaki tersula? Apa tanda kiamat dekat? Bumi bergolak mengirim bencana. Bencana makin banyak. Itu tanda dunia dah di penghujung usia. Sama manusia. Manusia bila umur meningkat kan banyak masalah dia. Macam tuan-tuan ni baru umur 40 lebih. Lutut dah sakit dah, baru 40 lebih. Tuhan tarik lah lutut tu sakit pula. Mata baru umur 42, 43. Baca telefon jauh dah duduk begini. Jauh pegang telefon. Kalau tak ada spek membaca, buta lah jawabnya. Tak ada apa yang dia boleh baca. Bagi duit pun tak nampak. Saya baik duit tu ada warna, hijau, merah apa semua. Kalau tak kena tipu lah manja. Tuan tarik. Bila dah umur pencen, orang laki-laki telinga pula tak berapa mendengar. Biasa telinga belah kiri ataupun telinga belah kanan. Dia telinga dua sajalah, tak kiri kanan. Orang perempuan pula bila pencen, Tuhan tarik. Lidahnya bercakap tak berapa jelas percakapannya. Kita pun tak tahu apa dia bercakap. Abang kanan nakala-makala, lalu air kala. Laki dia adalah telinga tak berapa elok. Dapat pula isteri cakap, engkau ni orang Filipina ke? Lain pula cakap kalau abang kalau nak makan makanan ada kalau tu saya tadi beli kat Medan tu ada kalau nak makan kan dalam peti ada sikit. Sebab dia dah lidah dia tak boleh tak tahu apa dia cakap. Itu sedang manusia makin ditarik. Bumi pun sama. Umur meningkat, tarik sikit, sakit sikit, tarik sikit. Sebab itu antara yang kita takut sekarang ni bencana berbentuk geologis, klimatologis. Bencana berbentuk hakisan tanah, banjir kilat, pemanasan global. Ini kita takut. Tapi ada satu bencana lagi yang banyak berlaku sekarang. Penularan wabak penyakit. Ini kita paling takut. Tuan-tuan sekalian, penularan wabak penyakit macam contohnya kencing tikus, denggi, taun. Ini semua punca daripada kebersihan je. Jomlah jaga kebersihan. Denggi, nyamuk. Kencing tikus, nama pun tikus. Taun, ni semua masalah-masalah kebersihan saja. Jom kita jaga kebersihan. Inilah padahnya bila kita tak menjaga bumi. Ayo, tinggi-tinggi si pokok sena, tempat petani duduk bersandar. Bersihkan kampung dengan sempurna, nescaya penyakit akan terhindar. Mudah-mudahan apa yang kita bincang dan bahaskan pada malam ini berkaitan tentang baldatun thayyibatun, seberang perai sejahtera, makmur lagi mendamaikan, dapatlah menjentik semangat kita sama-sama. Bandaraya ini masih baru. Ayo jadi contoh kepada bandaraya-bandaraya yang lain. Jadi contoh kepada kami daripada Kuantan yang akan datang nak jadi bandaraya juga. Tapi kalau tuan-tuan tak boleh jadi contoh, maka malulah kita beramai-ramai. Malulah kita kerana kita baru saja dijadikan sebagai bandaraya tapi tidak dapat menjadi contoh. Namun kita sama-sama yakin berkat kepimpinan yang bahagia Datuk Sebaya Haji Rozali bin Haji Mahmud selaku Datuk Bandar Majlis Bandaraya Sebang Perai dan juga disokong oleh setiausaha, para pegawai kanan, ahli-ahli majlis, seluruh warga Majlis Bandaraya Seberang Perai dan seluruh masyarakat penduduk di Seberang Perai. Moga-moga kita akan jadi satu bandar baldatun thayyibatun, sejahtera, makmur lagi mendamaikan. Sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, marilah kita menadahkan tangan berdoa. Moga majlis kita pada malam ini Allah kurnia berkat. Dan moga Majlis Bandaraya Seberang Perai dan seluruh warganya mendapat kurniaan dan hidayah pertolongan daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana
وإلى الخير قربنا وعن الشر أبينا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia dan juga akhirat. Ya Allah, peliharakanlah bandaraya kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.